Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower daripada Ilapa dan Cik Amni Cookies. Okay, hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan satu topik. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang ke channel uh, kiranya Facebook dan Instagram Ilapa dan Amni Cookies. Di sini korang boleh kiranya boleh mendapatkan ilmu lah, ilmu berkaitan dengan bisnes ataupun video-video yang bermotivasi untuk kehidupan anda lah. So yang mana yang baru join tu, saya ucapkan terima kasih sebab baru join. Okay, daripada Hakim, hai Hakim. Okay, terima kasih sebab join live ni Hakim. Saya harap boleh kiranya macam dapat tengok live ni sampai habis lah, sampai penghujung perbincangan kita. Okay, saya nak beritahu lah, ramai sekarang ni orang dia ada semangat untuk berjaya tapi dia tak ada keyakinan diri. Kiranya dia macam apa ni, dia ada perancangan, dia ada semua, dia ada modal, dia ada segalanya untuk dia mulakan satu perniagaan ataupun dia mencapai satu matlamat dia, tapi dia tak ada keyakinan diri. Ramai orang macam tu. Sebab tak ada keyakinan diri, dia akan menggagalkanlah usaha seseorang tu, walaupun dia mampu memiliki ataupun mencapai matlamat dia. Tapi bila dia tak ada keyakinan diri, dia akan gagal lah dalam kehidupan dia. Okay, terima kasih kepada yang baru join. Okay, untuk membina keyakinan diri ni perlukan masa lah. Dia tengok kepada orang yang kita bentuk untuk membina kita punya keyakinan diri tu. Keyakinan diri ni penting tau, sebab kalau kita tak yakin dengan diri kita sendiri, orang lain pun tak akan yakin dengan kita. Orang lain pun akan anggap kita ni lemah. So bila kita ada keyakinan diri yang tinggi, kita ada semangat untuk membangunkan, melonjak kita punya kita punya nama lah dengan orang lain. So orang lain akan pandang lah kita, orang lain akan anggap kita ni seorang yang berjaya. Okay, untuk membina keyakinan diri, kat sini saya ada beberapa tips untuk membina keyakinan diri. Yang mana yang rasa macam diri dia tu lemah, diri dia tu banyak kekurangan, diri dia tu banyak sangat tekanan, banyak sangat masalah. So korang boleh tengok ni, okay, untuk jadikan sebagai tips ataupun korang boleh share lah dekat mana-mana kawan korang tu yang ada masalah. Okay, untuk yang pertama sekali saya nak cakap pasal ramai orang yang suka membandingkan kekuatan orang dengan kelemahan diri sendiri. Okay, macam contoh, orang tu dia kaya tapi kita hidup sederhana ataupun kita hidup dalam serba kekurangan. So bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, di situ boleh melemahkan kita punya keyakinan diri. Sebab bila kita bandingkan bila kita bandingkan diri kita dengan kelebihan orang, kita akan rasa macam diri kita ni sangat lemah dan kita akan rasa down. Lepas kita down, kita tak tahu macam mana nak bangunkan balik semangat, macam mana nak bina balik kita punya keyakinan diri tu, macam mana kita nak bentuk balik. Yalah, sebab bila kita down ataupun kita menghadapi satu tekanan, bukan mudah untuk kita dapatkan balik kita punya semangat ataupun keyakinan tu. Okay, dengan bila kita suka membandingkan ni, antara punca kita punya keyakinan diri tu hilang. Contoh, bila orang tu ada kereta besar ataupun kereta yang mewah, kita bandingkan dengan kita. Ataupun orang tu ada perniagaan yang besar tapi kita ni baru nak mula. Kita tengok produk dia sangat laris, produk dia sangat laku, tapi produk kita tak ada siapa pun nak beli. Beli pun 2-3 orang je. Mungkin kita punya perancangan ataupun kita punya strategi tu tak betul. So bila kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan rasa macam kita ni tiada keyakinan diri. Okay, please lah, lepas ni stop bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Okay, untuk yang kedua,
Okay, untuk yang kedua, cara nak bina keyakinan diri ni, kita kena ambil tahu tentang pemikiran orang. Macam contoh, apa yang orang fikir, apa yang orang cakap, kita kena ambil tahu lah. Jangan macam contoh orang bercakap-cakap pasal kita, orang cakap, ya apalah dia ni, dah lah tak pandai, lepas tu malas pula tu. Di situ bila kita dengar apa yang orang cakap, kita akan rasa macam down. Kita akan rasa macam hilang semangat. Okay, nasihat saya lah, bila orang bercakap pasal kita, maksudnya kita ni seorang yang hebat lah. Yelah, jarang lah kita dengar orang bercakap, orang nak bercakap tentang diri kita. So bila orang selalu bercakap pasal kita, mengumpat kita, tolong jadikan itu sebagai semangat korang untuk terus bangun, terus maju di masa hadapan, terus berjaya. Korang just ambil yang benda yang positif, korang buang pemikiran-pemikiran yang negatif yang ada tu. So dengan cara tu korang boleh tingkatkan balik korang punya keyakinan diri yang rasa macam yelah, keyakinan diri korang yang dah rasa macam lemah tu dah hilang. So dengan cara macam ni, korang boleh tingkatkan balik korang punya keyakinan diri. Okay, untuk seterusnya, manfaatkan ketakutan kita. Okay, macam contoh ketakutan ni, kita takut untuk membuat satu perkara yang luar daripada jangkaan kita. Macam contoh kita nak buka satu perniagaan, ataupun kita nak join mana-mana perniagaan, kita perlu keluarkan modal, kita perlu kiranya buat kerja lebihan lah untuk menjadi seorang peniaga yang berjaya, ataupun menjadi seorang ejen ataupun dropship yang berjaya. So bila kita rasa takut benda tu, kita nak buat sesuatu yang baru, kita rasa macam takut, korang kena manfaatkan, korang kena ambil itu sebagai korang punya motivasi lah. Bila kau takut, bila korang semua takut, korang akan macam, yelah, korang kena berfikir sejenak. Korang kena berfikir, kenapa perlu takut? Kenapa perlu takut untuk hadapi satu benda yang baru? Sebab yelah, kita sampai mati pun kita takkan sempat kira macam untuk menimba ilmu tu. Kita belajar sampai mati, ilmu tu kita takkan habis teroka. So bila kita cuba satu yang baru, kita dapat ilmu yang baru, kita dapat pengetahuan yang baru. So jadikan ketakutan tu, takut tu sebagai satu semangat. Korang perlu mencuba. Korang tak perlu rasa diri korang tu tak boleh, ataupun rasa diri korang tu apa orang panggil lemah. Korang tak boleh lah. So korang kena kuatkan semangat. Korang kena lawan ketakutan tu. Ketakutan yang ada dalam diri korang tu, korang kena lawan untuk menjadi seorang yang berjaya pada masa akan datang lah. Kalau korang terus diselubungi dengan ketakutan, sampai bila korang tak akan berjaya. Percaya cakap saya. Okay, untuk yang seterusnya, untuk cara untuk kita bangkitkan balik keyakinan diri kita, korang perlu rasa orang lain, kadang-kadang kita rasa macam orang lain lebih tahu pasal kita berkaitan orang lain lebih tahu pasal kita berbanding dengan diri kita sendiri. Padahal kalau macam contohlah, orang lain tu dia cakap kita, kau ni tak kerja ke? Macam sengkit je, macam hidup pun nampak biasa-biasa je, tak mewah, tak menunjuk, kira macam, bukan maksud saya menunjuk kekayaan tu, tak, maksudnya tak menonjol lah dia punya dia punya pekerjaan tu dengan penampilan. Bila orang cakap pasal kita, sebenarnya kita sendiri yang tahu pasal diri kita berbanding orang lain. Contoh, bila orang cakap macam tadi kan, orang cakap dengan kita, kau ni asal nampak macam selekeh je, kerja apa ni? Kerja tukang sapu ke? Ataupun kerja angkat sampah. Bila orang fikir kita macam tu, padahal kita rasa macam kita kena ambil benda tu sebagai kita punya motivasi juga untuk diri kita. Yalah, macam contoh, macam saya cakap tadi lah, kita sendiri yang tahu berkaitan dengan diri kita. So apa-apa penampilan ni tak melambangkan kita punya satu kejayaan.
Bila orang cakap macam tu, korang jangan rasa macam down. Korang just jadi diri sendiri. Tak perlu dengar cakap orang. Ambil benda-benda yang positif, buang benda-benda yang negatif. Yalah, sebab orang ni just dia mengagak ataupun dia teka je benda tu. Padahal mungkin orang tu, orang yang kita kata tu, yang kutip sampah ataupun orang apa ni, yang tukang sapu tu, mungkin dia punya anak-anak dah berjaya, kan? Dia punya anak-anak dah ada yang jadi doktor, ada yang jadi engineer, ataupun ada yang berbakti untuk negara, jadi askar ke, jadi polis ke. Kita sendiri tak tahu. Kita just menilai daripada penampilan. So bila orang cakap macam tu, korang just hiraukan je. Ambil benda-benda yang positif. Macam tu, okay? Okay, yang untuk yang seterusnya. Okay, hai yang baru join. Saya ucapkan terima kasih sebab join live ni. Saya harap korang setia lah bersama dengan live saya ni. Sebab yalah, mungkin akan memberi sedikit motivasi ataupun input lah kepada korang pada masa akan datang. Korang boleh jadikan, boleh share ilmu yang korang ada ni dengan kawan-kawan. Boleh share. Mungkin korang dah kahwin, dah ada anak, boleh share dengan anak-anak tu. Okay, untuk tengok macam mana nak bangunkan keyakinan diri kita. Okay, yang seterusnya, keyakinan datang daripada tindakan. Maksudnya keyakinan ni akan bertambah apabila setiap kali kita melakarkan kejayaan. Okay, semua orang tak sukakan kegagalan. Saya pun tak suka kegagalan. Saya sukakan satu kejayaan. So bila kita mencuba, kita buang yang tadi tu, rasa takut, rasa tak yakin dengan diri sendiri, kita buang semua benda tu. Bila kita cuba dan contoh benda tu, apa yang kita cuba, contoh satu perniagaan kan. Bila kita cuba untuk berniaga, lepas tu perniagaan tu berhasil. So lepas berhasil, korang akan rasa macam seronok. Korang akan dapatkan satu kepuasan. Sebab apa? Sebab korang dah melakar satu kejayaan yang baru lah. Bila korang dah melakar satu kejayaan yang baru, siapa je yang tak seronok betul? So bila korang dah dapatkan satu kejayaan tu, mungkin korang nakkan lagi kejayaan. Mungkin korang nak lebih besarkan perniagaan korang, ataupun korang nak nak menambah bilangan kedai ke. Terpulanglah kepada yang peniaga tu. Lepas tu bila bila macam contoh keyakinan diri kita dah tambahan, bila kita dah selalu sangat mendapat kejayaan di sebalik kegagalan kita tu, keyakinan diri kita tu akan tambah. Dia akan menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar menghadapi satu dugaan tu ataupun satu cubaan tu. So bila benda ni jadi, bila korang dah selalu dapatkan kejayaan, bila korang dah dapat satu kejayaan, korang akan rasa macam satu saat tu rasa macam puas lah. Apa yang korang usahakan selama ni berjaya, berhasil. So apa yang saya cakapkan hari ni, saya harap akan memberikan motivasi dan impak lah kepada yang lain tu di luar sana tu. Terima kasih kepada yang baru join live, atau korang boleh tengok balik lah live ni. Yang mana-mana tertinggal tu, yang mana baru-baru masuk tu, saya ucapkan terima kasih sebab tekan, sebab sudi tengok live saya ni. Okay, untuk berita gembira hari ni. Okay, pada hari Jumaat ni kita akan adakan kelas marketing. Kelas macam mana korang nak dapatkan ilmu perniagaan yang betul. Korang akan diajar lah dia satu persatu. So yang mana-mana yang nak join tu, kita akan buat dekat dalam Zoom. Kita akan buat dekat dalam Zoom. Yang mana-mana yang nak join tu, nanti korang boleh DM ataupun tekan link dekat bawah nanti untuk mengetahui maklumat lanjut berkaitan dengan link Zoom ataupun cara nak join. Okay, kelas ni free, percuma je. Korang tak perlu bayar apa-apa. Korang just buka dan dengar dekat Zoom. Korang just download Zoom. Lepas tu korang boleh ikuti kelas tu macam biasa.
Kelas ni bagus sebab dia akan menyampaikan ilmu-ilmu berkaitan dengan perniagaan. Macam mana daripada mula perniagaan, lepas tu macam mana nak dapatkan pelanggan, macam mana nak pasarkan produk kita sampailah produk kita tu jadi macam terkenal. Jadi macam orang tahu produk kita tu. So bila macam contoh kita dah join kelas ni, kita akan dibantu untuk lagi-lagi peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan baru tu, korang boleh join, korang boleh join untuk kelas online ni. Kelas online ni free tau, free, cuma rugi sebab peluang ni hanya datang sekali. Siapa je nak bagi ilmu tu free? Ilmu ni sekarang semua berbayar. Kalau kita pergi sekolah pun kena bayar juga. Nak bayar duit buku. Okay, so benda ni free. Korang just bermodalkan Zoom, video Zoom, korang just buka dan dengar. Korang akan dapatlah input-input macam mana korang nak berniaga. Korang boleh tengok. Okay, untuk siapa-siapa yang belum lagi join, berdaftar sebagai ejen ataupun dropship kepada Cik Ani Cookies, korang boleh lah join kami untuk mendapatkan side income. Side income ni memang lumayan lah. Kalau korang join Cik Ani Cookies, dalam masa 2 atau 3 hari korang punya jualan tu akan laris. Sebab kita akan bagi teknik, kita akan bagi ayat yang betul untuk tarik customer, untuk tarik pelanggan. So bila korang ada teknik yang betul, cara yang betul, InsyaAllah korang punya perniagaan tu akan majulah. Di samping sama-sama lah dapat keuntungan. Okay, setakat ni saya rasa itu saja daripada saya. Okay, terima kasih sebab sudi mendengar daripada awal sampai habis. Okay, kita akan jumpa lagi pada live yang akan datang. Okay, bye.